kita memberi cinta kepada Allah dan kita membenci apa yang dibenci oleh Allah semata-mata kerana Allah. Ya Allah, wabika khasamtu, aku ada musuh dalam dunia ni kerana engkau lah ya Allah, kerana mematuhi ajaran engkau lah, kerana beriman kepada engkau, serah diri, tawakal, kembali kepada engkau. Dan kalau aku ada musuh pun, musuh aku juga kerana engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, a'udzu bi'izzatik, aku berlindung dengan kemuliaan yang kau ada ya Allah. Kau lindunglah aku dengan kemuliaan yang kau ada. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan sembahan yang benar melainkan engkau. Anta dhillani, kau lindunglah aku daripada tersesat ya Allah. Masya Allah ya kawan, sesat. Sebab itu dikatakan wala taj'alhu multabisan alaina fanadhillu, janganlah kau pakaikan kesesatan itu pada tubuh badan kami, nanti kami sesat, kami tak sedar kata kami sesat ya Allah. Sesat itu ada, tapi orang tak ramai sedar kata dia sesat ikhwan. Apakah lebih sesat dalam dunia ni kalau tak percaya kepada kalam-kalam Tuhan? Sedangkan mula baca Quran dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, mengambil berkat lagi membaca bismillahirrahmanirrahim, jumpalah dengan ayat alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi. Sesat, paling sesat apabila dia langgar ayat ini ikhwan. Dia ragu, dia tak boleh terima beberapa ayat yang wujud di dalam Al-Quran. Dia tak boleh terima. Kenapa? Kerana nafsu dia telah menguasai pemikiran dia. Nafsu dia telah pun mengontrol pemikiran dia. Dia meletakkan nafsu di hadapan, dia merasakan ayat yang wujud di hadapan dia itu, ayat itu tidak boleh diterjemahkan seperti mana Quran kata, mesti diberi nafas yang baru. Subhanallah. Saya bagi satu contoh yang agak keras ikhwan. Dulu kalau kita kata ayat potong tangan, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki, pencuri perempuan mesti dipotong tangan dia kalau dia mencuri dan sabit curian dia. Apa salahnya kita kata faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangan mereka, kita ubah kepada pencuri laki-laki dan perempuan dikerat kuku keduanya. Apa salah dia? Saya ingat ikhwan, budak keluar daripada sekolah kemas pun boleh marah pasal dia kemas dapat mic. Dia keluar, dia kata ustaz salah. Quran kata aid, tangan mereka itu faqta'u, dipotong. Bukan Quran kata zufrun, ujung jari mereka itu dikerat kuku. Tak, Quran kata tangan mereka dipotong. Dan hadis pula datang menyatakan tang mana nak dipotong, di pergelangan tangan hadis menyebut. Kita kata iyalah, kalau Quran kata macam tu pun janji apa yang ada kau kuku pun belah tangan juga. Pencuri laki-laki dan perempuan sabit, dia mencuri, panggil depa 2 ekor nimai, suruh hakim kerat kuku depa panjang tu. Orang akan marah, kita tak boleh. Tetapi ikhwan, satu jenayah yang besar dunia sedang saksikan sekarang. Orang kata apa? Orang baca ayat Quran, Ar-Rahmanu ala arsy istawa, Tuhan Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Tiba-tiba ada suara yang mengaku Muslim, ikut sunnah Nabi. Suara ni kata, kita tidak boleh kata Tuhan bersemayam, kerana bersemayam dalam Dewan Bahasa dan Pustaka bermakna duduk. Maka kalau kita kata Tuhan duduk di atas arasy, maka Tuhan yang duduk di atas arasy setara dengan anjing yang duduk di tanah. Ikhwan, ustaz jenis apa bercakap bahasa lagu ni? Ulama jenis apa bercakap dengan bahasa macam ni pada orang ramai? Allah katakan la raiba fihi, kamu tak boleh ragu dengan lafaznya, dengan barisnya, dengan kalimatnya, dengan susunan bahasanya. Kenapa kamu boleh terima potong tangan dengan makna potong tangan, bukan kata potong kuku?
Tapi kamu tak boleh terima Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Kamu kata Tuhan Ar-Rahman bukan bersemayam di arash, tetapi dia menguasai daripada arash. Habis Tuhan Ar-Rahman duduk di mana? Dia duduk di mana-mana dan dia tidak ada tempat. Dia boleh duduk di mana-mana. Astaghfirullahalazim. Kalau ini tidak ragu dengan Quran, apa namanya? Apa namanya? Tetapi inilah pelajaran pokok yang wujud dalam sifat 20. Sifat 20 yang kita duk mengaji di pondok-pondok, inilah pokok pelajaran dia. Allah itu wujud, tidak bertempat, dan dia ada di mana-mana. Tidak boleh kata Allah itu ada di arash, kerana Allah kalau ada di arash, dia menumpang duduk di atas arash. Maha suci Tuhan menumpang makhluknya. Dan istawa bermakna bersemayam. Raja juga bersemayam. Adakah Tuhan duduk dengan kedua papan punggung dia seperti mana raja duduk? Kita kata inilah bahasa nafsu telah menguasai pemikiran. Dia sedang tengok anjing duduk di bumi, dia tengok babi duduk di bumi, dia menyamakan duduk babi dengan duduk Tuhan. Maka dia menolak ayat-ayat Al-Quran. Inilah syaitan, ikhwatul iman, dalam akidah. Wajib seorang beriman berdasarkan hadis Imam Muslim daripada Muawiyah bin Aslam, daripada Muawiyah bin Hakam As-Sulami, membawa jariyahnya bertemu dengan Nabi. Nabi menyatakan, Aina Allah? Di mana Allah? Jariyah itu menjawab, Fis sama, Tuhan berada di langit. Nabi tanya pada jariyah itu, Man ana? Siapa aku? Jariyah itu menjawab, Anta Rasulullah. Maka Nabi kata, merdekakan dia, dia seorang wanita yang beriman. Nabi mengakui iman kepada orang yang menyatakan Tuhan duduk di langit. Tuhan berada di atas arash, dan arash Allah itu berada di atas langit. Kedudukan Tuhan di langit terpisah dengan makhluknya. Bagaimana? Kata Imam Malik, kaifiatnya majhul, tidak kita ketahui. Kaifiat dia kita tidak tahu. Istawa ma'lum, diketahui dengan bahasa Arab. Wa su'alu anhu bid'ah, tanya dapat dosa bid'ah. Wal imanu bihi wajib, beriman dengannya adalah wajib. Bila kawan tu tanya lagi, Imam Malik kata, keluar daripada majlis aku, kamu tidak beriman kepada Allah. Antum tengok ikhwan, hari ini dalam radio Pulau Pinang semua bercakap Tuhan tidak ada tempat, Tuhan ada di mana-mana. Dan radio tu satu negeri Pulau Pinang dengar. Dan orang macam ni menyampaikan ajaran yang sesat, dan dia menyangka dia tidak sesat. Ikhwan, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan engkau. Antudilluni, jangan kau sesatkan aku ya Allah. Jangan kau sesatkan aku ya Allah. Ikhwan, kita kena baca doa ini. Lepas salat, di mana-mana kita merasakan resah dengan hidup ini, kita merasakan letih dengan perjalanan hidup ini, bacalah doa ni. Kita baca doa ni, Allahumma a'udzu bi'izzatik la ilaha illa anta antudillani. Aku berlindung dengan kemuliaan engkau ya Allah, tidak ada Tuhan melainkan engkau ya Allah, janganlah kau sesatkan aku ya Allah. Allah sayang kepada kita ikhwan. Allah hantar Nabi Muhammad datang, ya. Allah punya sayang dengan hamba dia, Allah hantar Nabi Muhammad. Sesiapa yang tidak ikut Nabi Muhammad, dia sesat. Sesiapa yang berani mencanggahi Nabi Muhammad, dia sesat. Pasal itu kita belajar dalam mustalah hadis, apa itu hadis? Ma udhifu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin. Hadis itu ialah barang yang disandarkan kepada Nabi dengan cara benar perkataannya dan perbuatannya. Kena sandar, kita kena idhafah, kita kena sandar pada Nabi dengan cara yang benar, perkataan baginda dan perbuatan. Kalau perkataan kita, kalau perbuatan kita tak sama dengan Nabi, kita sesat. Allah sayang pada hamba dia, Allah sayang pada hamba dia, Allah hantar pembimbing Rasul untuk bimbing. Dan Nabi menyatakan, selama mana kamu berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah aku, kamu tak sesat. Selama mana kamu bercakap dengan Quran dan Sunnah aku, kamu tak sesat.
Quran kata potong tangan pencuri laki-laki dan perempuan. Kita dengar, kita cakap, kita buat, kita tak sesat. Quran kata Allah bersemayam di atas arasy. Kita kata Allah bersemayam di atas arasy dengan semayam yang layak dengan zatnya, kesempurnaannya, yang layak dengan kebesarannya, yang laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan apa-apa. Kita bercakap macam Quran dan sunnah bercakap, kita tidak sesat. Yang menyatakan Allah tidak bertempat dan ada di mana-mana, yang tu yang sesat, ikhwatul iman. Selama mana kau pegang Quran, kau pegang sunnah, kau tidak akan sesat. Allah punya sayang kita, dia tak biar kita munajat kepada dia tanpa bimbingan. Dia hantar Rasul. Doa apa kita nak baca? Doa keluar rumah, masuk rumah, keluar tandas, masuk tandas, doa jima', doa sebelum jima', lepas jima', doa selepas angkat nikah, semua Nabi ajak. Kerana Allah sayang kepada hamba-hamba ni. Ikhwan, dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim daripada Umar bin Al-Khattab, satu hari kata Umar, ditangkap tawanan-tawanan dalam perang, termasuk yang ditangkap tu wanita-wanita. Ada satu wanita yang ditangkap, ikhwatul iman, dia ada susu badan, dan dia bersedia nak menyusukan anak. Dia cari anak dalam tawanannya banyak. Dia jumpa anak, dia ambil anak tu, dia bagi susu. Kebetulan Nabi mai. Nabi bertanya kepada sahabat setelah melihat kelakuan wanita ni daripada jauh. Nabi kata pada sahabat, aturawna hadhihi tarihatan waladaha finnar? Adakah kamu rasa wanita yang sedang menyusu anak ini, kalau di hadapan dia ada unggun api, dia boleh buang budak tu ke dalam api? Adakah kamu rasa dia boleh buat begitu? Sahabat kata, qulna la. Sahabat kata, tidak ya Rasulullah. Wa hiya taqdiru ala alla tatruhahu. Wanita ini tidak akan mampu melemparkan bayi yang disusu itu ke dalam api. Mendengar jawapan daripada sahabat, Nabi bersabda, Nabi kata, lallahu arhamu bi'ibadihi min hazihi biwaladiha. Nabi kata lallahu, Nabi guna lam taukid sebagai penegasan kepada ayat itu. Lallahu, Nabi kata demi Allah, sesungguhnya Allah itu lebih kasih kepada hambanya daripada wanita yang menyusu anak itu. Allah tidak akan membiarkan hamba dia masuk ke neraka, maka dia hantar para rasul untuk membimbing hamba-hamba yang dia kasihi. Tiba-tiba kita melepaskan diri daripada para nabi dan rasul, kita mencari kesesatan, ikhwatul iman. Sangat sesat. Karena itu yang kita kena bertanya, awak nak bawa saya kepada sunnah Nabi, awak kena nyatakan sunnah itu sunnah apa? Sunnah Nabi telah dipelihara oleh Allah. Allah pelihara sunnah Nabi. Para sahabat pelihara. Para ulama tabi'in pelihara. Para salafus salih memelihara sunnah. Maka apa yang tidak sama dengan sunnah, ikhwan, berkewajiban kita melarikan diri daripadanya, ikhwan.